Saya ingin menyentuh mengenai hal 5 negeri yang dikatakan lumbung emas bersuah oleh Tan Sri Azam Baki. Antaranya adalah Sarawak, manakala Selangor, Johor, Sabah dan Penang adalah juga dikategorikan sebagai lumbung emas bersuah. Kita sekarang ini, tuan-tuan dan perempuan, berdiri di satu persimpangan sejarah yang amat kritikal. Sarawak kini berada di kemuncak kekuatan ekonomi di bawah kepimpinan yang amat berhormat Premier Sarawak, Datuk Seri Abang Johari. Kita melihat satu luncakan bajet yang luar biasa, RM11.4 bilion daripada kantung negeri, sovereign fund, ditambah dengan RM6 bilion daripada kerajaan persekutuan, itu bajet tahunan. Berjumlah kedua-duanya 17.4 bilion. Ini bukan sekadar angka, ini adalah peluh dan air mata rakyat. Ini adalah harapan anak-anak di pedalaman, Baram, Kapit, Lawas untuk melihat sekolah lebih baik dan jalan raya yang sempurna. Namun di sebalik kemewahan bajet ini, muncul satu amaran yang menggentarkan jiwa. Pihak SPRM telah memberikan isyarat jelas bahawa Sarawak kini berisiko tinggi menjadi lumbung emas bagi sindiket korupsi. Apabila bajet sebesar ini dibentangkan, jerung-jerung rasuah mula mencium bau peluang. Saya ingin tegaskan di sini, bajet yang besar tanpa kawalan yang ketat hanyalah jemputan terbuka kepada kehancuran. Rakyat mula bertanya, mengapa dalam sebuah negeri yang kaya masih ada yang miskin, manakala segelintir individu menjadi jutawan segera. Mari kita kupas di mana lubang ketirisan ini berlaku. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, mendapat sebidang tanah di pusat bandar Kuching, Miri atau Sibu hari ini, umpama memenangi loteri, namun persoalannya, siapa yang dapat? Adakah melalui tender terbuka? Mengapa tanah yang sepatutnya menjadi hasil negeri jatuh ke tangan individu tertentu dengan harga yang tidak masuk akal? Tuan-tuan dan puan-puan, di samping itu, kegiatan di ladang-ladang kelapa sawit dan tanah NCR wujud satu amalan gelap. Kontraktor diberi kerja pembersihan hutan, tapi mereka dihadiahkan kayu campuran mix log yang bernilai tinggi. Ini adalah kekucurian hasil bumi yang dilakukan di depan mata kita semua. Agensi seperti Sakra, SLDB, Felcra, Felda menguruskan jutaan ekar di Sarawak. Isu pembekalan baja dan input pertanian sering menjadi lubang hitam. Kita mendengar tentang kontrak yang dimonopolikan kartel menyebabkan kualiti baja merosot, kebun kecil kita terus terhempit. Kepada mereka yang menyangka ini hanya kabar angin, mari kita lihat rekod pendakwaan dan siasatan SPRM yang menjadi bukti kukuh. Bagi saya tengok, kes kartel baja 60 juta. Baru-baru ini SPRM membongkar kartel yang monopoli perolehan baja agensi pertanian. 2 pengurus besar telah ditahan. Ini membuktikan bahawa dana rakyat sedang disembelih oleh pengkhianat dalam selimut. Di samping itu, siasatan terhadap rasuah RM800,000 berkaitan permohonan tanah komersial palsu menunjukkan dalam tahun 2025 betapa beraninya perasuah menggunakan sistem birokrasi tanah kita untuk mengautkan untung haram. Di samping itu juga, tuan-tuan dan puan-puan, penahanan 8 individu monopoli kesemua projek di 2 daerah di Sarawak adalah satu temparan hebat. Ini adalah virus yang membunuh kontraktor kecil Sarawak yang jujur, terutamanya kontraktor Bumi Putra. Jangan lupa, pembekuan akaun bernilai 560 juta dalam industri balak ini adalah
Ya, bala apa ya? Bala ops di bawah ops gergaji bahawa tanpa integriti, hutan kita hanya menjadi lombong kekayaan pribadi segelintir elit. Tuan-tuan dan puan-puan, itu sebahagian daripada kes-kes yang saya temui, yang saya tahu ya. Oleh itu, hari ini saya ingin menyampaikan satu nasihat strategik ikhlas kepada yang berhormat Premier Sarawak. Sarawak menyokong penuh perjuangan MA63 autonomi negeri. Namun, autonomi tanpa accountability adalah satu malapetaka. Kita tidak mahu menuntut hak daripada Putrajaya hanya untuk melihat hak itu dicuri oleh tangan-tangan gaib di Sarawak. Kami mendesak agar kerajaan negeri Sarawak mengambil langkah drastik. Salah satunya, jadikan SPRM sebagai rakan strategik dalam setiap mesyuarat dengan kuasa tender, dengan biarkan ada ruang bagi rundingan terus untuk projek-projek mega. Kami menasihatkan Premier yang amat berhormat Premier agar mengarah audit forensik menyeluruh ke atas Sakra, SLDB, Jabatan Tanah, ya, dan termasuk juga Jabatan Pertanian. Pastikan setiap inci tanah yang diberi mempunyai nilai pulangan yang adil kepada rakyat. Daripada itu, buat sistem follow the money. Gunakan kepakaran accountability forensik SPRIM untuk memantau gaya hidup pegawai-pegawai tinggi agensi yang mengurus bajet berbilion-bilion ringgit ini. Tuan-tuan dan puan-puan, rakyat Sarawak sedang memerhati. Kami mahukan pembangunan, tetapi kami mahukan pembangunan yang bersih. Kami tidak mahu melihat pemimpin atau kontraktor kaya raya di atas penderitaan rakyat yang masih menanti bekalan air bersih dan elektrik. Kepada SPRM terutama yang telah mengatakan salah satu lombong emas ialah Sarawak, kami berdiri di belakang anda ya. Jangan gentar, jangan pilih kasih. Siasatlah siapa sahaja tanpa mengira pangkat dan gelaran. Jika mereka cuba meragutkan harta rakyat. Kepada Premier Sarawak, jadikanlah integriti sebagai legasi terbaru yang amat berhormat. Biarlah sejarah mencatatkan bahawa di bawah kepimpinan yang berhormat, Sarawak bukan sahaja menjadi negeri terkaya, tapi negeri yang paling bersih daripada rasuah di